Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke semua? Minta maaf lah, tak boleh nak ada gambar lah untuk merakam sebab rasanya malas pula nak bersolek-solek. Nak pakai lipstick lama, tak pakai lipstick kan? Okey, hari ni kita akan berkuliah tentang satu kaedah yang sebenarnya lazim digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Tak kira lah dalam subjek geografi ke, sejarah ke dan sebagainya. Ini adalah satu kaedah umum. Dan you all pun suka sangat gunakan iaitu kaedah expository. Okay. Kaedah ini sebenarnya merujuk kepada kaedah yang menjadikan pemerolehan pengetahuan pelajar-pelajar adalah berasaskan penerimaan dan bukannya penerokaan. Kalau kita tengok sebelum ini, banyak kaedah yang you all belajar seperti problem based learning, project based learning, tentang contextual approach dan sebagainya. Kebanyakannya kita cuba untuk memberikan satu situasi pengajaran dan pembelajaran berasaskan penerokaan. Tetapi ada ketikanya yang kita memang perlu untuk memberikan maklumat kepada pelajar, terutamanya maklumat berkaitan dengan konsep di awal pengajaran dan pembelajaran tentang sesuatu topik. Okey, yang mana kita rasakan dia akan menjadi mislead kalau kita bagi dia untuk meneroka tentang perkara tu. So, kaedah ini memang sangat penting digunakan, tetapi dia bukannya hanya mengajar dan hanya guru sahaja yang aktif. Okay, apa yang dimaksudkan dengan kaedah expository ini ialah satu strategi pengajaran yang berasaskan pengajaran secara langsung iaitu direct instruction. Maksudnya daripada guru kepada murid. Guru berpengetahuan dan ingin memberikan pengetahuan itu kepada murid tetapi mesti ada kaedah dia. Okay? Dan ia berlaku apabila seseorang individu guru mengajar di hadapan kelas dan pelajar mengambil nota berkaitan pengajaran tersebut. Nampak macam chalk dan talk kan? Chalk and talk maksudnya sehala sahaja. Tetapi kalau kita tengok nanti kemudian nanti kita akan tengok macam mana cara yang terbaik untuk menggunakan kaedah ini. Dan pelajar akan diberitahu atau diajar iaitu expository learning tentang apa yang mereka perlu tahu tentang sesuatu topik. Mesti dia ada sesuatu yang memang dia tak boleh explore at the beginning. Okay? Mesti cikgu yang mainkan peranan penting untuk memberitahu bahawa dalam konsep ini dia kena terangkan tentang konsep sebelum pelajar tahu konsep tersebut dan dia boleh mengaplikasikan dalam apa-apa situasi. Macam geografi contohnya lulu hawa. Lulu hawa tu dia tak boleh teroka dulu. Memanglah kita kata teroka. Tetapi akhirnya cikgu kena bagi tahu dia bahawa lulu hawa ini sebenarnya yang begini. Dan dia boleh buat eksperimen kalau lulu hawa kimia. Kita boleh tengok juga dengan menggunakan video macam mana nak menerangkan tentang perkara tu. Itu adalah expository. Maksudnya guru memainkan peranan penting untuk supply, untuk bagi tahu tentang penjelasan dan apa juga yang penting, konsep-konsep yang penting sebelum pelajar mulakan dengan aktiviti yang lain. Kaedah ini perlu memberikan pembelajaran yang bermakna melalui perantaraan lisan iaitu meaningful verbal learning. Maksud di sini ialah dia bukannya macam kita melontarkan sesuatu ke dalam tong yang kosong, lontar. Habis penuh sudah. Kita tak tahu sama ada dia faham ke dia tak faham. Dalam expository learning ni, kaedah ini cuba untuk menekankan walaupun guru memberikan pengetahuan tetapi dia mesti pastikan bahawa pembelajaran pada ketika itu menggunakan ataupun melalui meaningful verbal learning. Maksudnya penakulan pelajar pada ketika itu adalah aktif. Bila guru menerang, pelajar menjadi active listener dan dia menjadi active thinker. Dia bukannya dengar macam dia tengok wayang. Okay? And learning refers to the transmission of information from expert to novice. Di sini dalam konteks ini expertnya ialah you all.
cikgu-cikgu. Dan novice itu ialah pelajar. Contohnya macam saya di dalam kuliah ni. Saya cuba memberikan menggunakan kaedah expository, menggunakan rakaman. Okay, you all kena dengar sebab lepas ni kena buat aktiviti. Maksudnya kena ada sesuatu yang kita boleh tahu bahawa apa yang diberikan itu ditakwal dengan baik oleh pelajar dan mereka memang pada ketika itu menjadi active listener. Okay, the situation where content of the learning task is presented to rather than independently discovered by the learner. Yang ini dikatakan berdasarkan penerimaan dan bukannya penerokaan. Ada benda yang boleh diteroka. Contohnya macam you all buat tentang contextual learning, tentang apa lagi yang you all buat lagi tu, constructivist. Aktiviti itu ialah saya suruh you all teroka. Kemudian saya baru bagi tahu, saya tak terangkan pun. You all yang terangkan. Itu dipanggil penerokaan. Tetapi dalam expository ni dia lain. Saya kena menerangkan. Okey? Dan saya kena bagi sesuatu untuk sokongan, untuk pengayaan. Yang ini lazim kita gunakan, lazim you all gunakan dalam rancangan pengajaran. Okay, apa maksud meaningful verbal learning? Pupils acquire knowledge through reception rather than through discovery. And does not mean rote memorization, but rather the connection of information, ideas, and the relationship among ideas through meaningful verbal learning. Maksud di sini ialah bukannya menghafal. Okay, bila kita bagi, okay, dia bukannya macam sifir tau. Dia kata 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2. Itu kita hafal. Kena hafal. Tetapi yang ini, bila dia guru memberikan sesuatu, dia kena pastikan bahawa dia bukan hafalan tetapi kefahaman yang pada akhirnya dia boleh pergi ke taksonomi Bloom yang lain. Seperti analisis, aplikasi, sintesis dan mungkin creation. Okay, yang ini kena pandai-pandai untuk you all sebagai guru bila nak guna kaedah expository ni kena faham macam mana nak design benda tu supaya dia bukannya menjadikan pelajar menghafal. Okay, Omrod 2003 dia kata expository teaching stresses on meaningful learning rather than rote learning. Meaningful learning occurs when integration is made between new information and existing knowledge that a student already has. Apa maksud dia di sini? Maksud di sini ialah bila kita ajar, kita cuba kaitkan dengan pengetahuan sedia ada. Okey, yang ini yang kita katakan kalau ikut Piaget tu kita kata daripada dekat ke jauh, daripada nampak ke abstrak. Yang ini sebenarnya adalah meaningful learning. Bila dia dah ada, tu sebab kita kena ukur pengetahuan sedia ada murid. Apa yang dia tahu tentang benda tu. Dan kalau you all tengok ya, bila mengajar tingkatan 4 dan 5, jangan lupa tingkatan 1, 2, 3. Adakah mereka pernah belajar tentang benda tu? Contohnya grid. Okay, longitude, latitude. Bila nak baca grid 6 angka, tengoklah. Yang utaraan, timuran, dia dah belajar dah tentang grid. Jadi, perkara tu kena diukur supaya bila dia belajar utaraan dan timuran, automatically dia akan kaitkan dengan grid pada tingkatan 1, 2, 3 dulu. Yang itu kita katakan meaningful learning. Meaningful. Pembelajaran yang bermakna. Dia tahu, kemudian dia expand dia pengetahuan. Benda yang macam tu yang you all kena fikir macam mana. Okay? Pelajar perlu kaitkan sesuatu idea baru atau yang baru pertama kali mereka dengar dengan pengetahuan yang sedia ada, bukan hafalan. Bukannya dia kata dulu Hawa merujuk kepada bla 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 bla. Tu sebab bila kita mengajar, kita kena pelbagaikan contoh. Supaya bila kita letakkan contoh-contohnya kat depan, kita dah bagi tahu satu contoh. Bila latihan, kita akan gunakan contoh yang lain supaya kita boleh tengok adakah dia faham tentang konsep yang dia dah belajar, yang dah kita ajar tu kepada satu situasi yang baru. Benda yang macam tu kena tahu. Contohnya lulu hawa. Apa maksud lulu hawa?
Dia dah tahu lah lulu hawa tu macam mana, apa dia punya konsep, dan barulah kata lulu hawa fizikal, lulu hawa kimia. Benda yang berbeza, dia punya proses yang berbeza, tetapi hasilnya ialah apa yang jadi apabila proses lulu hawa tu berlaku. So benda yang macam tu you all kena fikir macam mana nak design rancangan pengajaran dan macam mana nak mengajar mereka menggunakan kaedah expository. Okay? Sebab hafalan ialah hafalan. Dia tak faham. Jadi bila you tanya, dia akan jadi macam robot. Dia akan hafal apa yang you ajar sahaja. Dia tidak faham apa yang you ajar. Hafal dengan faham itu adalah satu benda yang berbeza. Okay, deductive reasoning. Dalam kaedah expository ni, satu perkara yang penting ialah berkaitan dengan deductive reasoning. Pembelajaran seharusnya berkembang secara didaktif daripada umum kepada khusus dan tidak induktif. Maksud di sini didaktif tu ialah dia dah tahu tentang konsep yang besar, konsep yang asal. Contohnya macam saya kata tadi lah, lulu hawa. Bila lulu hawa kimia, apa tindakan? Apa proses? Lulu hawa fizikal, apa tindakan proses? Tapi dia dah tahu lulu hawa mesti batu tu jadi macam tu. Akhirnya batu tu akan terlulu hawa. Apa maksud dia? Jadi dia didak benda tu. Konsep yang besar, konsep lulu hawa tu ialah am. Dia didak kepada khusus lulu hawa kimia, lulu hawa fizikal. Dan guru membentangkan dulu konsep dan idea umum yang perlu dahulu diikuti dengan bahan-bahan pembelajaran. Exposition is taken to mean explanation and presentation of materials in a carefully organized, sequence and usable form. And this type of learning relies upon deductive reasoning. Okay? Bukan model sehala kerana guru perlu berinteraksi dengan pelajar menggunakan bahan. Kalau kita tengok dalam PGT 213 dulu, 223. Sorry. 223 semester lepas. Bila kita bercerita, kita akan kata guru, murid, bahan. Bahan tu yang macam mana? Jadi, BBM jangan dilupakan. Kaedah strategi mesti gunakan BBM supaya BBM tu dia nampak tau. Dia nampak konsep tu. Contohnya macam kalau you all gunakan rajah, you all gunakan benda maujud, you all gunakan apps, you all gunakan video. Macam mana perkara tu boleh enhance ataupun boleh menyokong kepada kejelasan penerangan yang guru-guru buat bagi sesuatu konsep. Itu yang penting tu. Kadang-kadang dia orang ada yang kreatif gunakan macam teknik untuk ingat dan dia orang boleh aplikasikan ketika buat latihan ataupun aktiviti. Perkara tu pun penting juga. Okey, dalam kaedah expository ni, apa yang apa peranan guru pada ketika itu? Instructors using expository methods dominate the presentation of lesson and use strategies that includes lectures, demonstration and videos. Nampak tak? Dia bukan kata chalk and talk. Lectures, demonstration and videos. Kita ada demonstration dan sebagainya. Macam mana nak buat benda tu? Contohnya pengiraan. Macam mana nak kira benda tu? Dan baru budak ikut pengiraan tu. Apa formula yang patut dia gunakan dan budak ikut formula tu dan buat dalam situasi contoh yang baru. Okay? The teacher is the source and owner of the knowledge. Dalam kaedah expository, you are the expert. Guru-guru adalah expert sebab ada konsep yang dia tidak boleh explore by the student. Dia kena by the teacher first, come from the teacher, then student go and exploit based on yang itulah kita kata bentuk didaktif tadi. Okay? Dia pecahkan benda tu. Dia boleh faham konsep umum, kemudian dia boleh tengok konsep tu dalam bentuk-bentuk yang lain. Okay, usually involves a high degree of teacher directness and the teacher exercises strong control over the development of classroom discourse. Yang ni pun you all kena control. Maksudnya you all ada kontrol, ada kawalan apa yang nak dibincangkan dalam kelas tu.
Okey. Benda yang perkara yang sebegini ialah dipanggil expository learning. Okey, tamat untuk video yang pertama ni.